Hai, apa khabar semua? Hari ini kita akan bincangkan topik yang baru iaitu cabaran etika dan peradaban semasa bab yang ke-10 yang mana kita akan bincangkan beberapa topik yang penting berkaitan tentang definisi globalisasi, perkembangan globalisasi itu sendiri, matlamat globalisasi barat dan juga Islam, kita buat perbandingan. Kemudian implikasi globalisasi ke atas peradaban manusia, terutamanya revolusi industri 4.0 dan juga 5.0, dan juga kita melihat cabaran dan juga strategi menghadapi globalisasi. Okey, untuk memudah pemahaman kita, mari kita faham tentang apa maksud globalisasi. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, globalisasi bermaksud fenomena yang menyebabkan dunia kelihatan mengecil, seolah bersatu di antara satu sama lain dari segi perhubungan manusia disebabkan kepatasan perkembangan teknologi maklumat yang kita lihat sekarang ini begitu cepat dan pantas. Globalisasi hampir sama dengan konsep kesejahteraan ataupun universal yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Maknanya satu identiti baru di dalam pemahaman tentang tidak ada sempadan geografi. Kenapa? Kebatasan dari segi teknologi yang mana sistem universal yang dibawa di dalam Islam. Itu pandangan Yusuf Qaradawi. Definisi globalisasi secara umum, kalau kita lihat secara am, iaitu dunia tanpa sepadan. Kita tidak melihat lagi Indonesia yang dulunya jauh terasa dengan kita tapi sekarang ini agak dekat. Dunia milik semua. Semua orang tahu apa yang ada di dalam setiap inci dalam dunia ini. Bahkan kadang-kadang orang boleh berkongsi maklumat di dalam satu media yang dinamakan media IT itu sendiri. Tidak ada lagi dasar tutup pintu. Tidak ada lagi maklumat-maklumat yang boleh disekat, melainkan maklumat itu boleh sampai keluar dalam satu saat saja. Kemudian perkongsian sumber dan juga maklumat ini memang menjadi hal yang terpenting di dalam globalisasi itu sendiri. Dan perkembangan globalisasi akan melibatkan di segi aspek agama, ya betul. Kemudian dari segi aspek kebudayaan, termasuk juga pendidikan. Kalau kita bincangkan satu persatu, ya memang betul agama sekarang ini kita tahu bahawa agama boleh berkembang begitu cepat ketika mana proses maklumat itu sampai dengan begitu cepat. Kalau kita bercakap tentang internet sekarang ini, semua maklumat berkaitan hal-hal yang terpenting. Ilmu dasar dalam agama itu kita tahu di dalam sumber rujukan di dalam internet, sama ada e-book, e-journal, e-tesis dan sebagainya. Termasuk juga kebudayaan dan juga pendidikan. Sekarang ini kita melihat pendidikan bukan lagi kita melihat secara face to face, sekarang ini menggunakan IT secara Google Meet dan sebagainya. Kemudian matlamat globalisasi Barat dan juga Islam. Apa perbezaan dia? Kalau kita melihat Barat, Barat lebih menekankan tentang penjajahan atau cuba menguasai negara lain dari segi sudut ekonomi, politik, kebudayaan dan juga ideologi yang dinamakan sebagai globalisasi. Ini kita melihat daripada pandangan Profesor Dr. Johnny Tamkin tahun 2001. Dan kalau kita melihat tadi Barat lebih menekankan tentang bagaimana antusiasnya Barat untuk menguasai sebuah negara. Kalau kita melihat Islam, kalau kita melihat daripada pandangan Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 70 dikatakan, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan juga di laut. Dan kami beri mereka rezeki daripada yang baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maknanya manusia bertebaran di muka bumi ini tanpa ada batasan lagi. Tidak ada sekatan, bahkan boleh mencari rezeki di mana saja berada. Dan daripada surah Al-Anbiya 107 bahawa dalam surah Al-Anbiya katakan, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maknanya maklumat yang dibawa oleh Muhammad itu adalah satu maklumat yang lengkap, rahmat bagi seluruh alam ini. Kemudian yang ketiga dalam surah Al-Furqan ayat 1, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan iaitu Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi memberi peringatan kepada seluruh alam sama ada jin maupun manusia. Begitu Al-Quran itu agak komprehensif menerangkan dan juga memberi peringatan kepada sesiapa saja makhluk yang ada di muka bumi ini.
kita mendengar sekarang ini tentang revolusi industri 4.0 dan juga masyarakat 5.0. Apa yang dikatakan industri 4.0 adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada proses pembangunan dalam industri pengeluaran dan juga otomasi ke tahap yang lebih pintar daripada sedia ada dengan teknologi yang lebih sesuai dan juga fleksibel. Ini bermakna mesin akan beroperasi secara bebas atau bekerjasama dengan manusia. Maknanya kombinasi antara manusia dan juga mesin. Mesin akan beroperasi secara otonomi, iaitu menjadi entiti bebas yang akan mengumpulkan data dan menganalisa. Ini dirujuk kepada Root of Science 2018. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan sebagai masyarakat 5.0, iaitu masyarakat yang pintar, yang memberi penekanan tentang bagaimana integrasi teknologi pintar dan juga manusia. Manusia dan juga teknologi bergabung di antara satu sama lain. Masyarakat ini dikenali sebagai mesin yang berjiwa, yang memberi penekanan kepada teknologi dan manusia berasaskan kepada trust yang dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 itu sendiri. Banyak istilah-istilah yang muncul setelah itu, ya sama ada yang disebut sebagai Internet of Things, IoT, kemudian 3D printer, pembangunan yang memudahkan pembangunan prototipe, teknologi drone yang sekarang ini memang terkenal, big data, dan banyak robotik dan banyak lagi. Ini kalau kita rujuk dalam Azharuddin Husni 2020. Dan ingat, ia akan memberi kesan langsung kepada 3 hal yang kita sebutkan tadi, iaitu agama, pendidikan dan juga budaya. Okey, di dalam kita melihat tentang globalisasi ini, maka muncul yang dikatakan istilahnya dualisme dalam pendidikan. Apa yang dikatakan sebagai dualisme ini? Dualisme ini yang dikatakan teori yang berasaskan dua dasar yang berlainan. Contohnya pendidikan Islam dengan pendidikan moden. Atau pilihan yang menduakan sesuatu yang berasaskan dua hal yang agak bertentangan di antara satu sama lain. Dan kalau kita melihat perkataan pendidikan itu, iaitu apa yang dikatakan perihal mendidik, ilmu pendidikan, ilmu mendidik yang ada kaitannya dengan pendidikan dan juga proses belajar dan mengajar. Okey? Dan kalau kita melihat tentang apa kaitannya dengan perkataan pendidikan ini, termasuk juga yang dikatakan sebagai tarbiyah, pengajaran, pengasuhan, penjagaan dan yang lain-lain. Nah, isu tentang dualisme ini memang menjadi isu hangat, bukan sahaja dalam dunia Islam, bahkan dalam dunia di Eropah, yang mana memisahkan di antara ilmu, dikotomi ataupun dikatakan pemisahan di antara ilmu yang daripada agama ataupun dari Islam dipisahkan dengan ilmu yang dikatakan ilmu moden ini sendiri. Dan masalah masyarakat Islam rata-rata bukan sahaja di Malaysia tentang dualisme ini, iaitu kita telah mewujudkan dualisme di antara ilmu wahyu ataupun nakliyah dengan ilmu akliyah ataupun sains. Seolah-olah hal itu terpisah dengan sendiri. Sebelum ini ada penyatuan di antara satu sama lain. Itu yang diungkapkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak sebelum ini. Dan kalau kita melihat pandangan Nik Aziz Nikpa pula, dia mengatakan bahawa program pendidikan yang dimajukan di Barat yang memisahkan di antara agama dan juga ilmu umum itu sebenarnya tidak sesuai untuk masyarakat negara ini, kerana program tersebut mengamalkan prinsip dualisme dan juga sekularisme yang memisahkan ilmu keduniaan dan juga ilmu agama. Sebagaimana kita sudah bincangkan sebelum ini, perkataan sekularisme itu yang mana pemisahan di antara peranan agama dan juga ilmu itu sendiri. Okey, mari kita melihat tentang implikasi ataupun kesan dan juga faedah globalisasi ke atas peradaban manusia, khususnya dalam bidang pendidikan. Kemunculan industri 4.0 ini adalah satu perkembangan terbaru yang memberi kesan kepada ramai, terutamanya pihak institusi pengajian tinggi. Sama ada kesan itu bersifatnya positif maupun yang dikatakan negatif. Dan pandangan Nakib Al-Atas, dia mengatakan bahawa punca berlakunya pendidikan yang bersifat dualistik ini ialah berakar daripada pembentukan fahaman dan pemikiran Barat terhadap ilmu yang dipengaruhi oleh falsafah
maupun konsep dualisme dan juga sekularisme ini sendiri. Ini kesan yang amat ketara ketika mana ilmu itu dipisahkan di antara satu sama lain. Ini kesan yang dikatakan sebagai kesan negatif. Dan di satu sudut yang lain, adanya faedah dalam globalisasi dalam pendidikan khususnya. Apa dia? Berdaya saing dalam pelbagai disiplin ilmu. Adanya persaingan yang begitu kompleks. Kemudian komunikasi ilmu merentasi pelbagai budaya. Kita bukan belajar hanya di tempat universiti kita saja, bahkan kita boleh mencedok ilmu yang terdapat di universiti lain yang terkenal di dunia. Kemudian kesedaran tentang pendidikan menambah kualiti penghasilan produk dan juga perkhidmatan. Contohnya sekarang ini vaksin yang ada sekarang ini kebanyakan adalah saintis-saintis yang berasas berasal daripada universiti. Contohnya AstraZeneca. Kemudian perkembangan teknologi memberi faedah kepada pelbagai lapisan masyarakat. Kita dapat menggunakan teknologi itu untuk manfaat bersama. Kalau tidak, kita tidak akan belajar dalam keadaan secara online dan sebagainya. Okey, kalau kita melihat dari segi kesan ataupun implikasi terhadap akhlak dan juga moral, boleh kita melihat dari segi pelbagai sudut dimensi, iaitu seperti bahasa. Di satu sudut ia ada positifnya, sama juga dengan makanan, hiburan dan juga pakaian. Ada satu dimensi yang dikatakan positif kalau kita mengambil hal-hal yang positif, dan tidak melupa juga yang namanya hal-hal yang sifatnya negatif di dalam itu. Maka kita cuba untuk mengangkat hal-hal yang lebih kepada positif itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari segi aspek implikasi negatif ke globalisasi ke atas peradaban manusia, khususnya dalam akhlak dan moral, sumber Islam seperti Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga karya-karya ulama yang menjadi teras dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Islam dipinggirkan atas nama kemodenan. Sumber utama juga dikikis daripada masyarakat Islam yang gairah menerima konsep pendidikan yang dibawa oleh Barat, sehingga dikatakan Barat yang lebih baik. Kemudian perkara yang melibatkan logical, empirical dan material dianggap sebagai satu pegangan dalam segala tindakan. Walhal ada juga yang dikatakan ilmu yang dikatakan sumber wahyu yang dianggap tahap kebenaran yang disebutkan sebagai kebenaran mutlak. Kemudian pahaman seperti hedonisme yang dicanangkan oleh Barat berjaya meresapi pemikiran, akhirnya melahirkan tingkah laku akhlak yang bercanggah dengan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Okey, yang terakhir kita akan melihat cabaran dan juga strategi. Cabaran, apa cabarannya? Yang pertama, perubahan trend dalam pelbagai aspek yang begitu cepat sekali. Kadang-kadang ketinggalan dalam kita memahami apa yang berlaku terhadap dunia global sekarang ini. Kemudian cabaran dalam adaptasi inovasi dalam pelbagai sistem. Ya, memang betul. Kerana kederasan teknologi yang sering bertukar setiap saat dan waktu. Kemudian yang bahayanya iaitu adab ataupun etika dalam pelbagai lapisan masyarakat semakin membimbangkan. Kenapa? Pengaruh daripada ideologi yang Barat yang banyak mempengaruhi serta mendominasi dalam gelanggang globalisasi. Kemudian strategi yang perlu kita tekankan iaitu pertama kesedaran. Meningkatkan kesedaran daripada pelbagai lapisan masyarakat terhadap globalisasi dan juga tamparannya. Kemudian pembangunan menyeluruh. Pembelajaran secara berterusan adalah keperluan mutlak dalam era globalisasi. Kemudian yang ketiga, penglibatan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam menghadapi isu-isu globalisasi. Dan yang terakhir sekali yang dikatakan anjakan paradigma, iaitu bersaing secara holistik dalam pelbagai sektor. Maknanya mahasiswa perlu menanamkan keyakinan yang tinggi untuk bersaing meskipun di pentas yang namanya pentas global itu. Okey, saya rasa cukup itu saja untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang lain, topik yang terakhir. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.